Latar belakang kajian Royal Belum. Royal Belum merupakan kawasan pelancongan yang boleh merehatkan minda dan menenangkan jiwa dari kesibukan bandar. Kawasan kajian KIS merangkumi Taman Royal Belum yang terletak di Hulu Perak. Kawasan ini merangkumi hutan, simpan Belum dan sebahagiannya telah diwartakan sebagai Taman Royal Belum pada 3 Mei 2007. Kedudukannya adalah bersempadan dengan hutan simpan Temenggur. Kawasan ini kaya dengan pelbagai khazanah biodiversiti yang telah diiktiraf sebagai kawasan sensitif alam sekitar. Dan juga kawasan ini telah tersenarai dalam salah satu daripada 10 lokasi eko pelancongan yang paling istimewa dalam Pelan Eko Pelancongan Kebangsaan 1996. Kawasan ini juga telah dipromosikan sebagai destinasi eko pelancongan alam semula jadi yang terkemuka di rantau ini kerana memiliki pola rangkaian aktiviti pelancongan yang menarik. Antaranya sungai-sungai di dalam Taman Royal Belum ni dihubungkan dengan Tasik Temenggur yang merupakan tasik buatan manusia yang terbesar yang mempunyai kira-kira 20 pulau buatan yang pada asalnya adalah puncak bukit. Terdapat pelbagai aktiviti lasak dan menarik yang boleh dilakukan di hutan Royal Belum ni. Contohnya meredah hutan yang dapat melihat dan merasai sendiri keindahan flora dan fauna dan dapat melihat dan merasai sendiri bagaimana kehidupan orang asli di kawasan tersebut. Dan di kawasan tersebut juga menyediakan aktiviti adventure camp seperti Flying Fox dan aktiviti memancing bagi penggemar memancing. Namun, di Royal Belum menjadi kawasan pelancongan yang menjadi daya tarikan pelancong untuk datang berkunjung ke Royal Belum kerana dapat melakukan pelbagai aktiviti yang menarik. Namun, terdapat beberapa masalah iaitu masalah pengaruh persepsi, karakteristik, affordance, tarikan eko-pelancongan iaitu fungsional, estetik, sosial ataupun simbolik kepada tingkah laku pro persekitaran. Yang kedua ialah masalah mengenai kesan tanggungjawab terhadap sosial destinasi, ekonomi persekitaran, perundangan, etika persekitaran terhadap tingkah laku pro persekitaran. Dan yang ketiga ialah mengenai hubungan antara faktor kesetiaan destinasi dengan tingkah laku pro persekitaran dalam kalangan pelancong di Royal Belum, Malaysia. Berdasarkan kepada kajian, pengkaji akan menyediakan beberapa persoalan dalam kajian ini yang merangkumi: pertama, apakah pengaruh persepsi, karakteristik, affordance, tarikan eko-pelancongan kepada tingkah laku pro persekitaran? Yang kedua, apakah kesan tanggungjawab sosial destinasi terhadap tingkah laku pro persekitaran? Dan yang ketiga ialah, adakah terdapat hubungan antara faktor kesetiaan destinasi dengan tingkah laku pro persekitaran dalam kalangan pelancong di Royal Belum, Malaysia? Pengkaji juga akan menyediakan beberapa objektif kajian dalam kajian ini yang merangkumi: pertama, mengenal pasti pengaruh persepsi, karakteristik, affordance, tarikan eko-pelancongan kepada tingkah laku pro persekitaran. Yang kedua, menilai kesan tanggungjawab sosial destinasi kepada tingkah laku pro persekitaran. Dan yang ketiga ialah menganalisis hubungan antara faktor kesetiaan destinasi dengan tingkah laku pro persekitaran dalam kalangan pelancong di Royal Belum, Malaysia. Berdasarkan persoalan kajian, hipotesis telah dibina untuk diuji bagi menjawab persoalan kajian kedua dan ketiga. Hipotesis tersebut ialah: yang pertama, HO, tidak terdapat perbezaan yang signifikasi terhadap kesan tanggungjawab sosial destinasi terhadap tingkah laku pro persekitaran. HA, terdapat perbezaan yang signifikasi terhadap kesan tanggungjawab sosial destinasi terhadap tingkah laku pro persekitaran. Yang kedua, HO, tidak terdapat hubungan yang signifikasi antara faktor kesetiaan destinasi dengan tingkah laku pro persekitaran dalam kalangan pelancong di Royal Belum, Malaysia. HA, terdapat hubungan yang signifikasi antara faktor kesetiaan destinasi dengan tingkah laku pro persekitaran dalam kalangan pelancong di Royal Belum, Malaysia. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai metodologi penyelidikan. Metodologi penyelidikan adalah kaedah dan pendekatan yang digunakan oleh penyelidik untuk mencapai objektif dan matlamat kajian. Semua maklumat dikumpul dan dianalisis bagi memenuhi tujuan dan matlamat kajian. Metodologi kajian adalah penting bagi memastikan sesebuah kajian itu dijalankan dengan lebih sistematik. Seterusnya, memudahkan perjalanan kajian untuk mencapai objektif. Pada bahagian ini, penyelidik akan membincangkan berkenaan reka bentuk kajian,
kaedah kajian yang digunakan, pengumpulan dan pemprosesan data, serta kaedah penganalisisan data yang terlibat. Reka bentuk kajian yang telah dilakukan oleh penyelidik adalah kaedah penyelidikan kuantitatif, manakala penyelidik memilih kaedah soal sidik sebagai metod kajian untuk mendapatkan maklumat. Kaedah soal selidik. Soal sidik merupakan sebuah proses mendapatkan maklumat secara simultan lalu menerusi kaedah pengutipan data. Kaedah ini telah dilakukan oleh penyelidik terhadap semua responden bagi mengumpulkan data dan hasil kajian. Borang soal sidik telah diedarkan kepada responden berkenaan impak persepsi karakteristik affordance, tarikan ekor pelancongan terhadap tingkah laku pro persekitaran, peranan pengantara tanggungjawab sosial dan kesetiaan destinasi dalam kalangan pelancong di Raya Belum, Malaysia. Dengan erti kata lain, soal selidik ini berfokuskan kepada peranan karakteristik tarikan ekor pelancongan dalam menanam tingkah laku pro persekitaran dalam kalangan pelawat ke Raya Belum. Item soal selidik yang dirangka penyelidik adalah berdasarkan rujukan daripada set soal selidik yang telah digunakan oleh penyelidik terdahulu. Ini bagi memastikan laras bahasa yang diguna pakai dalam borang mudah untuk difahami oleh responden. Set soalan yang digunakan dalam kajian ini dibahagikan kepada 5 bahagian, iaitu bahagian A berkenaan profil demografi, bahagian B berkenaan persepsi karakteristik affordance ekor pelancongan, bahagian C berkenaan tanggungjawab sosial destinasi, bahagian D berkenaan tingkah laku pro persekitaran, dan bahagian E berkenaan kesetiaan destinasi. Berikut disediakan borang soal selidik berkenaan penyelidikan ini. Borang soal selidik ini dijangka mengambil masa kurang daripada 10 minit sahaja untuk disiapkan. Segala penilaian yang dijawab oleh responden kami pula akan dirahsiakan. Dan juga maklumat yang diberikan oleh responden kami akan digunakan untuk tujuan penyelidikan ini sahaja. Next. Seterusnya, sampel kajian dan kaedah persampelan data. Sampel kajian merupakan satu subset individu yang dipilih daripada suatu sampel, di mana ia akan mewakili populasinya. Manakala persampelan pula adalah kaedah pembentukan sampel daripada suatu populasi untuk menjadi responden kepada kajian yang dilakukan. Pemilihan kaedah persampelan yang betul adalah penting bagi memastikan ketepatan penyelidikan yang dijalankan sekaligus mencapai objektif kajian. Persampelan data dalam kajian ini adalah berdasarkan persampelan bertujuan yang merupakan sebahagian daripada kaedah persampelan tidak awak. Kaedah persampelan bertujuan telah digunakan oleh penyelidik bagi mengumpulkan sampel-sampel yang menepati kriteria kajian yang dijalankan, iaitu mereka yang pernah melawati Raya Belum. Kaedah pengumpulan dan analisis data. Pengumpulan data merupakan sebuah proses di mana setiap data atau maklumat yang diperoleh daripada responden akan dikumpulkan untuk dianalisis. Dalam kajian ini, data-data diperoleh melalui jawapan responden terhadap soalan yang dikemukakan dalam borang soal selidik. Proses analisis data melalui beberapa prosedur yang dimulai dengan penyemakan dan pemunihan data. Proses ini penting bagi memastikan data mengikut piawaian yang telah ditetapkan. Pada peringkat ini juga, penyelidik akan memeriksa kualiti data yang diterima, sama ada terdapat data yang hilang ataupun lalat. Data yang telah dianalisis akan diberikan tema serta disusun mengikut tema yang telah ditetapkan. Kemudian, data tersebut akan dikodkan mengikut bahagian-bahagian yang telah ditentukan oleh pengkaji. Sekian sahaja daripada saya. Kita teruskan dengan sahabat saya. Okey, kita beralih kepada analisis kepercayaan. Kajian rintis dijalankan bertujuan menentukan soalan-soal selidik yang akan diberikan kepada responden agar sesuai dan senang untuk difahami. Kajian rintis juga paling penting untuk mengenal pasti kelemahan atau kekurangan yang terdapat dalam borang soal selidik yang akan diedarkan kepada responden. Kami akan melakukan kajian rintis kepada 46 orang awam di sekitar seluruh Malaysia ni.
Data yang diperolehi melalui kajian rintis ini akan kami gunakan untuk menentukan soalan yang sesuai diletakkan dalam soalan selidik untuk responden pada kajian sebenar. Penentuan kebolehpercayaan instrumen akan dilakukan melalui perisian statistik package for the social science, iaitu SPSS, untuk mengukur nilai alpha Cronbach. Statistik ini merujuk kepada hasil daripada perisian SPSS. Hasil perkajian daripada setiap pembeli ubah mendapatkan nilai alpha Cronbach 0.986. Nilai ini menunjuk hasil nilai perkali kebolehpercayaan yang baik. Nilai ini boleh menghasilkan keputusan yang konsisten di setiap kali pengukuhan dibuat. Maksudnya, soal sendiri ini mewakili pemboleh ubah tarikan ekor pelancongan terhadap tingkah laku proporsi setaran yang terdiri daripada 46 item ini boleh dipercayai. Oleh itu, untuk membuktikan setiap item itu bagus atau tidak bagus, kami menyediakan item total statistik untuk membuktikan bahawa nilai item melebihi 0.7. Okey, statistik ini pula adalah item total statistik. Statistik ini digunakan untuk melihat poin di setiap item sama ada baik atau tidak. Secara keseluruhannya, alpha Cronbach yang dibati adalah 0.986. Jadi untuk melihat setiap item pada kolom itu bagus atau tidak, kita lihat pada kolom hujung belah kanan sekali, iaitu kolom Cronbach alpha if item deleted melebihi 0.7. Maka item tersebut boleh diterima dan dipercayai. Dalam kes ini, semua nilai alpha Cronbach adalah melebihi 0.9, iaitu sangat tinggi dan baik. Oleh itu, pastinya data yang dipetik oleh setiap item adalah benar dan tidak palsu. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian normaliti pula adalah penting untuk memastikan data yang dikumpul adalah daripada pengedaran yang normal ataupun distribution yang normal, ataupun nama lainnya adalah Gaussian distribution. Dan untuk ujian normaliti ini terdapat dua kaedah untuk menentukan sama ada kajian ini diedarkan secara normal ataupun tidak, iaitu yang pertama, kita boleh lihat pada graf seperti histogram, kita boleh lihat pada bentuk bell curve-nya, dan yang kedua adalah kita boleh gunakan ujian Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Beza kedua-dua ujian ini, Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk, adalah Kolmogorov-Smirnov adalah lebih untuk untuk kajian yang melebihi 50 orang responden ataupun lebih, manakala Shapiro-Wilk adalah untuk responden orang yang kurang daripada 50 orang. Dalam ujian ini kita melihat pada nilai P, iaitu dalam jadual kita menilai nilai P ini untuk melebihi 0.05 untuk mengesahkan normaliti kajian ini. Untuk ujian ini kami menggunakan Shapiro-Wilk untuk menentukan normaliti kajian kami. Berdasarkan ujian normaliti ini, kami mendapati bahawa normaliti kami adalah tidak normal. Adalah kerana nilai P yang kami dapat adalah kurang daripada 0.05. Okey, sekarang saya akan terangkan pasal skewness dan kurtosis bagi SPSS kumpulan kami. Dalam gambar ini menunjukkan result data yang telah kita compute. Jadi di sebelah paling kiri kita boleh nampak kita punya IV. Kita ada IV 1 sampailah 3 dan yang kesetiaan tu adalah DV. Jadi seperti yang kita dapat lihat,
skewness bagi IV1 iaitu persepsi adalah negatif 0.635 dan ketosisnya adalah negatif 0.812 dan untuk IV2 iaitu tanggungjawab skewnessnya adalah negatif 0.583 dan kurtosisnya adalah negatif 0.591. Manakala untuk IV3 iaitu tingkah laku adalah skewnessnya adalah negatif 0.770 dan ketosisnya adalah negatif 0.324 dan yang terakhir adalah kesetiaan iaitu DV. Di mana skewnessnya negatif 0.558 dan ketosisnya adalah negatif 0.931. Baik, jadi itu adalah skewness dan ketosisnya lah. Jadi untuk mengira z-score-nya pula, kita akan bahagikan skewness setiap bahan, setiap data iaitu IV sampai DV tu kita bahagikan skewnessnya dengan STD error iaitu 0.330. Jadi selepas dibahagikan skewness dengan STD error tu untuk mendapat z-score. Jadi untuk IV1 kita mendapat skor z-score-nya adalah 1.92 dan untuk IV2 z-score-nya adalah 1.80 dan IV3 z-score-nya 1.70 dan DV z-score-nya 2.33. Jadi untuk secara keseluruhannya semua IV accepted, diterima dan normal. Tetapi disebabkan DV-nya lebih daripada 2.0 iaitu 2.33, maka dia menunjukkan yang data ni tidak normal dan tidak diterima. Oleh disebabkan DV ni dia tak normal, maka data SPSS yang kumpulan kami dapat adalah tidak normal. Baiklah, kita masuk kepada analisis deskriptif pula. Analisis deskriptif ini digunakan untuk menjelaskan karakteristik sampel kita. Contohnya, kita nak tahu berapa orang yang pergi raya belum tu untuk bekerja, bercuti ataupun yang lain-lain lah. Yang kedua, menjawab persoalan kajian. Yang ketiga, mencari nilai mean, sisian piawai, julak markah dan skewness dan kurtosis. Analisis deskriptif ini mempunyai dua pemboleh ubah, iaitu yang pertama pemboleh ubah kategori, yang kedua pemboleh ubah berterusan. Pemboleh ubah kategori digunakan untuk faktor demografi seperti jantina, umur dan pendidikan. Kita sering menggunakan peratusan dan taburan frekuensi untuk tahu data demografi itu. Sebagai contoh, peratusan dan jumlah responden lelaki dan perempuan. Bagi pemboleh ubah seperti umur, kita boleh mengenal pasti juga mean, iaitu purata umur responden contohnya. Okey, saya terangkan satu persatu. Okey, bagi jadual jantina, kita dapat lihat bahawa responden lelaki seramai 27 orang, manakala perempuan seramai 25 orang. Jadual seterusnya umur. Umur kita dapat lihat bahawa seramai 26 orang yang berumur 18 hingga 24 tahun. 17 orang daripada umur 25 hingga 34 tahun. 8 orang bagi umur 35 hingga 49 tahun. Seorang bagi umur 50 hingga 54 tahun yang berkunjung ke raya belum tersebut. Okey, bagi jadual tujuan utama berkunjung ke raya belum dalam kunjungan lepas ataupun sekarang dapat dilihat bahawa ramai pengunjung yang datang ke raya belum tu untuk bercuti berbanding tujuan yang lain. Seterusnya, jadual penginapan ketika berkunjung ke raya belum. Dapat dilihat bahawa ramai pengunjung yang datang ke raya belum menginap di hotel ataupun resort berbanding yang lain. Seterusnya, jadual negeri asal. Kebanyakan pengunjung yang datang ke raya belum ni berasal dari Terengganu. Seterusnya, jadual mukim. Pengunjung yang datang dari pelbagai mukim dinyatakan di sini. Seterusnya,
Jadual Royal Balloon sebagai destinasi utama. Seramai 42 orang memilih Royal Balloon sebagai destinasi utama. Selebihnya tidak. Okey, kita masuk kepada pemboleh ubah berterusan. Pemboleh ubah berterusan digunakan untuk mencari nilai min dan sisian piawai. Jika nilai sisian piawai rendah daripada 1.0, maka data tersebut dianggap jawapan responden itu konsisten. Jika nilai sisian piawai tinggi daripada 1.0, maka data tersebut dianggap jawapan responden itu tidak konsisten. Okey, merujuk jadual statistik deskriptif ini, jadual di atas menunjukkan bahawa bahagian persepsi, tanggungjawab, tingkah laku dan kesetiaan mempunyai nilai sisihan piawai yang rendah daripada 1.0, maka data ini dianggap konsisten. Okey, saya tunjukkan satu. Bagi data persepsi, nilai sisihan piawai bagi persepsi adalah 0.648. Bermakna nilai ini rendah daripada 1.00. Maka tindak balas responden adalah konsisten. Rajah histogram dan plot normality bagi jadual persepsi menunjukkan tidak normal. Okey, jadual data seterusnya iaitu data tanggungjawab. Nilai sisihan piawai bagi tanggungjawab ialah 0.609. Bermakna nilai ini rendah daripada 1.00. Maka tindak balas responden adalah konsisten. Rajah histogram dan plot normality bagi jadual tanggungjawab menunjukkan tidak normal. Seterusnya, jadual data kesetiaan. Nilai sisihan piawai bagi kesetiaan adalah 0.739. Bermakna nilai ini rendah daripada 1.00. Maka tindak balas responden adalah konsisten. Rajah histogram dan plot normality bagi jadual kesetiaan menunjukkan tidak normal. Seterusnya, data tingkah laku. Nilai sisihan piawai bagi tingkah laku adalah 0.618. Bermakna nilai ini rendah daripada 1.00. Maka tindak balas responden adalah konsisten. Rajah histogram dan plot normality bagi jadual tingkah laku menunjukkan tidak normal. Seterusnya adalah ANOVA. Analisis ini menggunakan ujian non-parametrik bagi menggantikan ujian ANOVA sahala, kerana ANOVA sahala adalah untuk ujian parametrik iaitu data normal. Namun kajian ini menunjukkan bahawa data tidak normal dan kami menggunakan kaedah Kruskewallis-Hess. Pemboleh ubah bersandar di sini adalah persepsi, karakteristik, affordance, tarikan eko pelancongan, tanggungjawab sosial destinasi dan sosial destinasi. Pemboleh ubah bebas iaitu jantina, iaitu lelaki dan perempuan. Kita lihat pada deskriptif iaitu persepsi, karakteristik, affordance, tarikan eko pelancongan, tanggungjawab sosial destinasi dan kesetiaan destinasi. Dan pada N iaitu responden yang mempunyai sebanyak 52 orang. Pada rank pula, okey, kita lihat pada rank, iaitu persepsi, karakteristik, affordance yang tiga-tiga tu mengikut pada jantina. Kita lihat pada pula pada min rank iaitu persepsi, karakteristik, affordance ni bagi lelaki iaitu 26.43, manakala bagi perempuan adalah 26.58, manakala tanggungjawab sosial destinasi lelaki adalah 27.28, perempuan pula adalah 25.66. Yang terakhir iaitu kesetiaan destinasi, lelaki sebanyak 26.30, perempuan pula sebanyak 26.72. Adakah terdapat perbezaan pada jantina iaitu lelaki dan perempuan pada ketiga-tiga pemboleh ubah bersandar ini?
Okey, kita lihat pula pada test statistik. Kita lihat pada assumption significant. Kita lihat kat sini nilai dia 0.918. Jadi nilai dia lebih daripada 0.05. Maka HO diterima. Maka tidak ada perbezaan antara persepsi karakteristik affordansi tarikan ekopelancongan, tanggungjawab sosial destinasi dan juga kesetiaan destinasi. Bagi kedua-dua bagi jantina iaitu lelaki dan perempuan, tiada beza, tiada perbezaan signifikan. Okey. Kita akan masuk pada bahagian analisis non-parametrik, iaitu ujian Mann-Whitney-U. Ujian Mann-Whitney-U ni adalah pengganti kepada ujian t-test kerana data yang diperolehi adalah data yang tak normal. Ujian ini mempunyai pemboleh ubah bersandar dan berlawan dengan satu kumpulan pemboleh ubah yang bebas. Cara untuk membuat ujian Mann-Whitney ini, yang pertama, selepas kita dah selesai buat semua dia punya data, kita pergi ke analyze dan pilih non-parametric test, seterusnya legacy dialog dan kemudian pilih independent sample. Pada test variable list, kita masukkan persoalan kajian kita, iaitu yang pertama, persepsi karakteristik affordance tarikan ekopelancongan. Yang kedua, tanggungjawab sosial destinasi. Yang ketiga adalah kesetiaan destinasi. Untuk grouping variable, masukkan gender. 1 bagi lelaki, 2 bagi perempuan. Sekarang ini kita boleh lihat pada output interface, mean untuk descriptive statistik bagi persepsi karakteristik affordance adalah pada 4.3631. Bagi tanggungjawab sosial destinasi adalah 4.3263. Manakala kesetiaan destinasi pula pada nilai 4.2500. Akhir sekali, kita lihat pada test statistik pada signifikan two-tail. Nilai di sini untuk persepsi 0.629, untuk tanggungjawab pula 0.934 dan kesetiaan 0.918. Okay, jika nilai P lebih besar, maka H0 itu diterima kerana mean rank antara ketiga-tiga persoalan kajian di sini tiada beza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita pergi pada pengiraan seterusnya, iaitu Pearson correlation ataupun dalam bahasa Melayu sebagai korelasi Pearson. Apa itu korelasi Pearson? Kenapa ini penting? Ini penting kerana digunakan untuk menguji kekuatan hubungan korelasi antara independent variable IV terhadap dependent variable DV. Okay, sebelum itu kita kena kenal dahululah apa itu DV kita, apa itu IV kita. DV kita adalah tingkah laku puas persekitaran, manakala IV kita ada 3, iaitu persepsi karakteristik affordance ekopelancongan, kedua tanggungjawab sosial destinasi dan ketiga kesetiaan. Jadi macam mana kita nak kira Pearson correlation ni? Mudah saja, mula-mula kita pergi pada SPSS dan kemudian kita pilihlah data yang sudah di-compute, kita pergi pada analyze, lepas tu kita pilih correlation rigorate. Okey, kemudian kita masukkanlah yang keempat-empat tadi, yang IV dan DV kita masukkan. Okay, lepas tu kita pilih Pearson, two-tail dan fact. Okay, kemudian kita tekan OK. Okay, dah dapat jawapan, dah dapat inilah jadualnya, kita copy, kita masukkan kepada words lah. Okay, jadi dapat kita lihat kat sini dalam words. Okay, jadi macam mana, jadi kita nak apa yang kita nak uji, kita tengok hipotesis dia lah. Adakah terdapat perbezaan signifikan terhadap kesan tanggungjawab sosial destinasi, tanggungjawab sosial dan tingkah laku. Jadi kita pergi semula pada tanggungjawab sosial dan tingkah laku. Okey, kita dapat lihat tanggungjawab sosial yang N ni adalah 52-an, N ni adalah respondents. Jadi signifikan dia 0.0 lah atas dia.
865 lepas ada 2 titik, 2 bintang menunjukkan bahawa ini adalah significant. Okey, jadi jawapannya adalah kita pilih ya, terdapat perbezaan yang signifikan terhadap kesan tanggungjawab sosial destinasi ekonomi persekitaran perundangan terhadap tingkah laku puas persekitaran. Okey, kemudian kita pergi pada hipotesis kedua lah. Adakah terdapat hubungan yang signifikan antara faktor kesetiaan destinasi dengan tingkah laku puas persekitaran. Jadi kita nak uji ni kesetiaan dan tingkah laku. Okey, jadi kita pergi pada kesetiaan dan tingkah laku, kesetiaan atau tingkah laku. Kita dapat lihat ni 8-15 kata ada 2 titik. Ini menunjukkan bahawa ini ada terdapat hubungan yang signifikan di antara kesetiaan destinasi dengan tingkah laku persekitaran. Okay, jadi analogi untuk kita faham apa itu person correlation ni adalah kita tahu bahawa A dengan B memang ada hubungan. Jadi untuk pastikan mereka ni betul-betul ada hubungan, kita guna person correlation. Kita tengok hipotesisnya signifikan ataupun tidak. Okey, kemudian kita beralih kepada yang seterusnya, iaitu regresi. Regresi itu apa? Regresi digunakan untuk menguji sejauh manakah pengaruh dependent variable DV terhadap independent variable IV. Okay, jadi DV kita, IV kita dah tahu. Dalam bahasa mudahnya, bahasa analoginya, kita untuk pastikan lebih mendalam adakah A boleh mempengaruhi B. Oleh itu guna regresi. Sebab apa? Sebab ramai orang fikir bahawa bila ada hubungan dia, okay, jadi dia dapat mempengaruhi. Sebenarnya tidak. Okay, saya bagi contohnya macam ada anak, macam anak lah, seorang anak dia ada hubungan dengan mak ayah dia. Tapi adakah mak ayah dia ni boleh mempengaruhi anak itu? Sudah semestinya susah lah untuk mempengaruhi, ataupun kalau ada mempengaruhi pun tak semestinya dapat mempengaruhi. Jadi dari itu kita dapat lihat ada hubungan tak semestinya dapat mempengaruhi. Jadi macam mana kita nak buat regresi? Kita pergi semula kepada SPSS, okay, lepas tu kita pilih analyze, kemudian kita pilih regression dan kita pilih lainnya. Okay, lepas tu DV kita masukkan lah tadi tingkah laku. DV kita masukkan tingkah laku, tingkah laku kat DV. Lepas tu IV ni 3 tadi lah, tanggungjawab, persepsi dengan kesetiaan. Okay, lepas tu kita dah dapat jadual nanti. Kita dapat jadual, kita masukkan dalam word ni lah. Okay, jadi kita nak tengok adakah betul-betul dapat memberi sumbangan ataupun pengaruh kepada DV dan IV, adakah mereka dapat mempengaruhi. Jadi kita dapat tengok lah kat sini tanggungjawab sosial destinasi, dia memberikan sumbangan sebanyak 74.8%, dan seterusnya persepsi dapat memberi sumbangan 6.5%. Okay. Jadi kat sini kita dapat lihatlah bahawa regresi ni function dia adalah untuk menunjukkan dapat memberi sumbangan ataupun tak, ataupun dapat mempengaruh ke tak terhadap dua perkara lah, terhadap dua item, iaitu DV dan IV. Ini signifikan bawah 0.05. Jadi sekian itu sahaja, kita pergi pada kesimpulan. For those centerfolds, yeah, but regardless,